Okey, anak-anak bertemu kembali. Dalam video ni cikgu nak ajar tentang simbol amaran ni yang pertamanya. Okey. Kita tengok dulu ya. Kebanyakan bahan kimia yang digunakan di dalam makmal sains adalah berbahaya. Jadi kita mesti perhatikan simbol amaran pada setiap botol bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakannya untuk mengelakkan kemalangan. Kalau dekat botol ni nak nampak dia ada beberapa simbol yang kita perlu perhatikan. Kita lihat dulu gambar gambar bagi simbol amaran ada berapa ni? Dia punya anak panah. Okey, cuba kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadinya simbol amaran yang awak nak belajar ada 6 ni gambar yang pertama, pangkah. Apalah tu? Gambar yang kedua, macam kipas kan? Gambar yang ketiga, ada tangan yang terkena cukai lah. Dan yang keempat, gambar tengkorak. Yang kelima, gambar bahan meletup. Dan yang keenam, gambar api. Jadi kita akan lihat satu persatu bagaimana cara mengendalikan bahan-bahan yang berlabel seperti yang cikgu tunjukkan. Okey, kita lihat simbol amaran yang pertama. Ini adalah simbol bagi bahan merengsa. Okey, bahan kimia yang merengsa boleh menghasilkan wap atau wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Oleh kerana ia boleh memedihkan mata, hidung dan tekak, maka bahan tersebut mestilah digunakan di dalam kebok wasap. Contohnya kloroform dan amonia. Okey, kloroform adalah sejenis pelarut. Ia juga boleh menghilangkan tahap kesedaran. Maksudnya bila seorang tu terhidu kloroform ni dalam kuantiti yang tertentu, dia boleh pengsan. Dan juga amonia ni digunakan dalam pembuatan baja. Salah satu contoh kegunaannya lah. Manakala bahan yang berlabel seperti yang cikgu tunjukkan ini, ini menunjukkan bahan radioaktif di mana ia boleh mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Contohnya uranium dan plutonium. Okey, kedua-dua ini adalah bahan bakar nuklear. Contoh uranium dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, simbol amaran yang seterusnya adalah seperti ini iaitu bahan mengakis. Okey, bahan kimia ini bersifat mengakis. Jangan sentuh bahan ini kerana akan melecurkan kulit. Okey anak-anak, sekiranya terkena pada kulit, cuci bahan tersebut dengan air yang banyak. Contohnya asid dan alkali pekat. Contoh asid yang biasa digunakan di makmal adalah asid hidroklorik. Manakala alkali yang biasa digunakan di makmal adalah natrium hidroksida. Okey, simbol yang seterusnya tengkorak. Apabila bahan dilabelkan dengan simbol ini, bermaksud bahan tersebut beracun atau toksik. Okey, jangan minum, jangan makan, jangan cuba-cuba hidup dan jangan cuba-cuba rasa bahan yang berlabel seperti yang cikgu tunjuk ni Okey, contohnya merkuri yang anak-anak lihat di dalam termometer dan klorin yang digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam air. Salah satu kegunaannya Okey, simbol yang kelima. Ini adalah simbol bagi bahan mudah meletup. Okey, di mana bahan ini bila nak digunakan kena ikut arahan dengan cermat. Contohnya gas hidrogen yang merupakan bahan api bagi roket dan juga gas butana juga bahan api. Dan akhir sekali, gambar api ni, ini adalah bahan mudah terbakar. Jadi, dia bermaksud bahan yang mudah mengewap dan terbakar.
Bila mudah terbakar, sila jauhkan bahan ini daripada sumber api atau haba. Dan juga gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contohnya alkohol dan petrol. Kedua-duanya merupakan bahan api. Okey, oleh kerana banyak bahan yang berbahaya di dalam makmal, jadi kita perlulah mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Kenapa kita perlu patuhi? Untuk mengelakkan kejadian yang tidak kita ingini. Khususnya kemalangan, kebakaran dan sebagainya ya. Okey, so kita lihat dulu peraturan yang di dalam makmal lah. Yang pertama, anak-anak tak boleh masuk jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Minta kebenaran guru atau kebenaran pembantu makmal. Jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Harus bersabar. Yang ketiga, baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Supaya kita tidak tersilap langkah. Yang keempat, gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat supaya tidak berlaku kemalangan. Yang kelima, dilarang minum, makan dan bermain-main di dalam makmal. Yang dihaskan, makmal ni dihaskan untuk membuat eksperimen saintifik. Jadi, lain-lain aktiviti yang tidak perlu anak-anak dilarang sama sekali. Okey, kita sambung peraturan di dalam makmal. Seterusnya, dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Jika telah digunakan atau dialihkan, perlulah kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan yang asal. Okey, pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Okey, setelah digunakan, cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul dan akhir sekali, mestilah cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Okey, kita terus pada langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Okey, tengok situasi ni ada pangkah dan ada raid. Pangkah tu anak-anak tak boleh buat lah. Kalau raid tu kena buat Okey, tengok yang pertama ni. Apa yang dia buat ni? Nampak Jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Anak-anak tak boleh halakan kerana bimbang. Kalau tiba-tiba ada berlaku letupan, habis akan berlaku kemalangan jiwa. Okey, seterusnya. Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber api. Okey, yang ini memang adalah cara-cara mengendalikan yang awak belajar tadi, anak-anak belajar tadi dalam simbol amaran. Kalau dia mudah terbakar, kena jauhkan daripada sumber api. Yang ketiga adalah jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Kita bimbang masa anak-anak menghidu tu, bahan yang anak hidu tu adalah bahan-bahan yang merengsa nanti akan mengganggu kesihatan anak-anak. Dan juga pastikan gunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia untuk melindungi mata kita. Dan akhir sekali kita tengok apa tindakan yang wajar dilakukan jika berlaku kemalangan. Anak-anak jangan panik bila berlaku sesuatu kemalangan. Anak-anak tidak perlu panik. Kita tengok situasi 1, 2, 3 bagaimana jika berlaku kemalangan. Yang pertama, nampak tak apa tu yang berlaku di situ? Okey, yang berlaku di situ adalah kebakaran Jadi dia cakap dekat situ, Din, cepat keluar, ada kebakaran. Saya sudah mematikan suis. Mari kita bagi tahu cikgu. Nampak mesti bagi tahu cikgu. Okey, situasi yang kedua. Apa tu ada benda tumpah kan, cecair tumpah. Jadi bahan kimia yang tertumpah juga perlu dilaporkan kepada guru. Perlu dilaporkan kepada guru. Selain tu, elakkan bahan kimia terkena tangan anda. Dan akhir sekali, apa agak-agak cikgu cakap dengan anak murid dia?
Farah, ingat ya, jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena bahagian lain, kita perlu membilas bahagian itu dengan air yang banyak. Okey, kita takut bahan yang termasuk ke dalam mulut tu bahan beracun. Jadi kita kena bilaslah bagi bahan tersebut keluar daripada mulut kita. Okey, nampaknya sudah. T-A-M-A-T. Sudah tamat. Subtopik 1.2. Jadi lepas ni anak-anak, cikgu akan bagi latihan dan anak-anak dikendaki menyalin sedikit nota. Macam biasa, boleh hantar latihan kepada cikgu setelah siap. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.